Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan membentangkan topik berkenaan dengan tajuk iaitu malaikat jin dan syaitan. Jadi saya Anas Safwan bin Hasri, nombor matrik A208961 akan membentangkan bahagian yang pertama iaitu pendahuluan. Jadi pendahuluan ni tentang perkara gaib, perkara yang diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Sepatutnya kita percayai perkara gaib ni sebabnya Al-Quran dan hadis ada sebut tentang perkara gaib dalam kitab mereka. Jadi seperti mana kita percaya Al-Quran, seperti mana kita percaya hadis, seperti itu jugalah kita percaya kepada perkara gaib. Sebab apa? Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 4, iaitu sifat orang bertakwa ni adalah orang yang percaya pada perkara gaib. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberi penerangan tentang dua subtopik, iaitu yang masih dalam lingkungan malaikat, iaitu berkaitan asal-usul malaikat dan ciri-ciri malaikat. Baiklah. Bila kita menyebutkan tentang malaikat ni, beriman kepada malaikat adalah satu daripada 6 rukun yang wajib kita percayai berkaitan dengan rukun iman. Jadi walaupun kita sudah biasa atau sudah menjadi normal dengan berkaitan malaikat, namun ada beberapa subtopik yang perlu kita tahu atau untuk menambah kefahaman kita. Baiklah, saya pergi yang pertama, iaitu berkaitan dengan asal-usul malaikat. Perkataan malaikat ni daripada suatu sumber, ia menyebutkan malaikat ni berasal daripada perkataan Arab, iaitu jamak bagi perkataan Arab, iaitu malak, yang berarti malaikat. Ia sama konsep sebagaimana perkataan alim, iaitu yang disandarkan kepada para ulama. Ada beberapa pendapat ulama yang mana mengatakan malaikat ini diambil daripada perkataan alaka, yang bermaksud perutusan dan utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk kepada definisi malaikat. Malaikat ini merupakan suatu jisim yang berupa roh, yang mana malaikat ni tidak mempunyai pelbagai bentuk dan tidak mempunyai jantina sama ada lelaki maupun perempuan. Melalui definisi ini, malaikat ni kita dapat faham bahawa malaikat ni merupakan suatu roh yang mana bila menyebut tentang ghaib ni, ia tidak akan mudah tidak akan dilihat, yakni dilihatlah oleh mata kasar manusia. Lepas tu definisinya juga ada menyebutkan bahawa malaikat ni dijadikan cahaya. Dan yang terakhir, melalui definisi ini ia menyebutkan tentang lelaki dan perempuan, yang mana perbezaan yang ketara yang ada pada diri malaikat dan para malaikat dan manusia adalah berkaitan jantina, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malaikat ni tidak mempunyai jantina, iaitu sama ada lelaki maupun perempuan, berbeza dengan manusia, iaitu mempunyai jantina lelaki maupun perempuan. Baiklah, kita pergi kepada asal-usul malaikat. Malaikat ni adalah suatu makhluk yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan daripada cahaya. Namun menurut kajian, dia tidak mempunyai sumber yang sahih, sumber yang banyak berkaitan dengan penciptaan ini. Ia tidak sama konsep dengan penciptaan jin, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Ar-Rahman, iaitu ayat 15, yang menyebutkan bahawa jin ni telah diciptakan daripada percikan api. Selepas itu, dari mana para pengkaji mengetahui tentang malaikat ni, tentang berkaitan dengan penciptaan malaikat melalui cahaya ni, yang mana diambil
diambil daripada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada ketika itu pada ketika itu Rasulullah bersabda bahwa malaikat itu dijadikan daripada cahaya, jin dijadikan daripada percikan api, dan manusia dijadikan daripada bahan yang diberitahu kepada kamu. Yang mana melalui sabda ini kita sedia maklum, yang mana Rasulullah telah menyebutkan berkaitan tiga makhluk yang mana Allah menciptakan daripada bahan yang berbeza, yaitu malaikat daripada cahaya, jin daripada percikan api, dan manusia daripada bahan yang dipercaya ini, tanah, yang seperti mana yang yang seperti mana kisah yang kita sedia maklum, yang mana malaikat telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengambil tanah untuk dijadikan sebagai makhluk yang baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baiklah, kita masuk kepada subtopik yang kedua, yaitu berkaitan dengan ciri-ciri malaikat. Pada hari ini saya akan memberi dua tentang ciri-ciri malaikat. Oke, yang pertama, malaikat ini menyerupai makhluk lain seperti manusia. Seperti yang saya terangkan sebentar tadi, bahwa definisi malaikat ini tidak mempunyai bentuk yang tetap, yang mana dia boleh menyerupai segala makhluk bermula daripada syaitan dan manusia. Bagaimana para pengkaji dahulu atau ulama mentafsirkan bahwa ciri-ciri malaikat ini mempunyai berbagai bentuk. Dia diambil daripada sabda Rasulullah. Ya, ini kisah, dia bukan sabda, dia berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim, yang mana pada ketika itu ada seorang malaikat, dia mengubah bentuk tubuhnya menjadi manusia. Selepas itu Nabi Ibrahim ini dia mengundang, yakni menjemput masuk para malaikat itu, dan lalu Nabi Ibrahim menghidangkan makanan. Pada ketika itu Nabi Ibrahim ini dia menyuruh untuk menjamu makanan yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim. Namun malaikat tersebut hanya terpaku dan diam. Nabi Ibrahim ini mencoba beberapa kali sehingga menyebabkan Nabi Ibrahim ini berasa takut. Lalu malaikat itu tidak mengeluarkan suara, yaitu ia berkata, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya aku ini makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kabar gembira tentang kelahiran seorang anak yang alim." Itu ciri yang pertama, itu malaikat ini menyerupai makhluk lain seperti manusia. Selepas itu, ciri yang kedua, malaikat terpelihara daripada melakukan dosa. Ini semua sudah maklumlah berkaitan dengan ciri-ciri yang keduanya, yaitu malaikat ni Allah Subhanahu wa taala. Perbezaan antara malaikat ni dengan manusia ni, satu ciri utama, perbezaan pertama yang ketara berkaitan dengan nafsu, yang mana malaikat ini tidak memiliki nafsu seperti mana manusia, yaitu nafsu untuk makan, nafsu untuk minum, dan nafsu untuk berhubungan manusia. Lepas itu ciri yang kedua ni, bagaimana kita untuk menguatkannya, atau dalil yang diambil daripada surah Al-Baqarah, yaitu surah At-Tahrim ayat 6, yang mana mafhumnya, wahai orang-orang beriman, berialah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang kasar, keras layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pun tetap melakukan segala perintah. Melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi ini, kita dapat mengetahui bahawa ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa malaikat ni hanya akan menjalankan
yakni perbuatan mereka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, malaikat Malik menjaga pintu neraka, dan malaikat Malik hanya berfokus kepada tugasan untuk menjaga pintu neraka. Namun kita saja maklum bahwa berkaitan dengan kisah yang ada, kisah sebuah yang yang popular, itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang ingin menjadikan makhluk baru di bumi. Lalu melalui kisah ini yang mana malaikat mempersoal ataupun mengingkari 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 perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, yaitu pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana dia ingin menjadikan menjadikan satu lagi makhluk yang untuk menghuni bumi. Lalu malaikat ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana adakah kenapa dia ingin menjadikan makhluk yang melakukan perosakan. Daripada kisah ini kita dapat kita dapat memahami bahwa perbuatan malaikat ini seolah-olah bercanggahan dengan ciri yang saya sebutkan tadi, yaitu terpelihara melakukan dosa. Namun ada riwayat yang menerangkan tentang tentang ada beberapa ciri yang menerangkan tentang perbuatan malaikat ini, yang mana perbuatan malaikat ini hanya bukan dalam konsep mengingkari, namun malaikat ini hanya berfokus kepada memberi hujah atau malaikat ingin penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apa yang diketahui oleh aku lebih tahu apa yang kamu ketahui, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini sudah senang fahamnya. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada malaikat ketahui. Oke, itu syarah untuk berkaitan dengan asal usul dan ciri-ciri malaikat. Oke, kita imbas kembali yang mana asal usul malaikat ini diambil daripada perkataan malak, yaitu yang berkaitan malaikat. Dari situ malaikat ini diciptakan atau dijadikan daripada cahaya. Dan ciri yang terakhir dan yang kedua berkaitan dengan ciri-ciri malaikat, yang mana malaikat ini menyerupai makhluk lain seperti manusia. Ini dia boleh diambil daripada kisah Nabi Ibrahim. Lepas itu yang terakhir adalah malaikat ini terpelihara daripada melakukan dosa. Oke, baiklah, saya Muhammad Nazrul bin Atas. Saya akan meneruskan pembincangan ini di bawah tajuk Malaikat dan para Nabi. Oke. Terdapat beberapa malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama ada malaikat Jibril AS. Malaikat Jibril AS merupakan malaikat yang paling masyhur. Malaikat ini ditugaskan untuk menyampaikan wahyu ilahi kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril, surah Asy-Syu'ara ayat 193. Selain itu, malaikat Jibril juga ditugaskan untuk mengajarkan melalui Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabat beliau dan seterusnya umat manusia Islam. Yang kedua ada malaikat Mikail alaihissalam. Tugas malaikat Mikail adalah menurunkan hujan dan rezeki. Yang ketiga ada malaikat Israfil alaihissalam. Al-Quran juga menyebutkan adanya utusan Allah yang bertugas meniup sangkakala. Itu adalah petanda kiamat dan hari kebangkitan selepas kiamat. Yang keempat ada malaikat Malik alaihissalam. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang kita pahami bahwa malaikat Malik alaihissalam adalah ketua malaikat yang ditugaskan menjaga pintu neraka. Seterusnya ada malaikat maut, yaitu malaikat Israel alaihissalam. Tugas utama malaikat Israel adalah mencabut nyawa manusia seperti yang diceritakan dalam
dalam ayat Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malaikat maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajalmu. Kemudian kamu dikembalikan kepada Tuhan kamu bagi menerima balasan. Surah As-Sajdah ayat 11. Baiklah, seterusnya saya bersambung dengan peranan malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang fitnah kubur. Kita berlindung diri daripadanya. Tugas bagi malaikat Munkar dan Nakir menyoal mayat yang ada dalam kubur serta amalan kita selama masih hidup di dunia. Yang seterusnya, malaikat Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut diceritakan secara panjang lebar dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Oke, yang seterusnya Ar-Ra'du. Oke. Pembahasan mengenai Ar-Ra'du yaitu Ibnu Jarir Tabari rahimahullahu taala berkata, adapun Ar-Ra'du, para ulama berbeza pendapat tentangnya. Sebagian mereka berpendapat bahwa ia adalah malaikat yang mengiringkan awan dengan hentakan. Ibnu Katsir berkata, Mikail ditugaskan untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman yang dari keduanya diciptakan berbagai macam rezeki. Di dunia ini, Mikail memiliki pembantu yang akan melaksanakan apa yang diperintahkan berdasarkan perintah Allah. Oke. Seterusnya ada malaikat Raqib dan Atid. Kedua-dua malaikat ini ditugaskan untuk mencatat segala amal perbuatan manusia. Ulama memahami kedua perkataan Raqib dan Atid daripada ayat yang terdapat dalam surah Al-Kahf ayat 18 adalah nama untuk malaikat itu. Raqib adalah pencatat amal baik manusia, manakala Atid adalah pencatat amalan yang buruk. Ada pula ulama tidak memahami perkataan sebagaimana nama, tapi Raqib Atid difahami dengan makna tugasnya, yaitu pengawas yang sentiasa sedia. Oke. Yang terakhir ada malaikat Ridwan. Oke. Secara umumnya kita mengetahui bahwa malaikat Ridwan alaihissalam ditugaskan oleh Allah SWT untuk menjaga pintu-pintu surga, tempat manusia menerima balasan dari ketaatan dan ketakwaan manusia kepada Allah SWT. Seterusnya, jin juga adalah salah satu makhluk Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Asal-usul jin sendiri diciptakan daripada api yang sangat panas, seperti yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat ke-15, dan dia menciptakan jin daripada nyalaan api yang sangat panas. Seterusnya, jin juga diciptakan sebelum manusia sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat ke-27 yang bermaksud, dan kami telah menciptakan jin sebelum itu daripada api yang sangat panas. Seterusnya kita masuk kepada jenis-jenis jin. Jin ini dia kompleks sebab ayat Quran sendiri diturunkan untuk seluruh manusia dan juga jin. Jadi maknanya jin ni ada yang baik dan ada yang jahat. Dia bebas untuk pilih sama ada nak buat baik ataupun nak buat jahat. Dalam surah Al-Jin ayat ke-11 yang bermaksud, dan sesungguhnya di antara kami ada jin-jin yang soleh dan juga ada yang sebaliknya. Kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Daripada ayat ni kita boleh tengok yang jin ni satu makhluk Allah yang diberi pilihan untuk nak buat baik atau nak buat jahat. Oleh itu, jin ni terbagi kepada dua, jin Islam dan jin kafir. Jin Islam sama macam manusia Islam, puasa, solat, baca Quran dan sebagainya.
Manakala jin kafir ni dia termasuk juga dalam syaitan, iblis dan sebagainya. Manakala jin kafir ni tugas dia menggoda-goda manusia, menghasut manusia, kacau manusia dan sebagainya. Itu saja. Assalamualaikum. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan meneruskan tajuk yang seterusnya, iaitu adalah asal usul syaitan. Jadi apakah maksud syaitan ni? Syaitan ni dia berasal daripada bahasa Arab syaitan, yang berarti menjauh atau menentang. Kenapa nama dia menjauh dan atau menentang? Sebab syaitan ini dia tergolong daripada golongan jin yang enggan untuk sujud kepada Nabi Adam dan enggan untuk mentaati perintah Allah yang suruh untuk sujud kepada Adam. Asal-usul syaitan berawal dari makhluk yang bernama Iblis, yang dulunya adalah jin. Jin sendiri adalah makhluk yang diciptakan Allah dari api tanpa asap. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-15, wa khalaqal janna min marijim min nar. Maksudnya, dan dia telah menciptakan jin dari lidah yang menjulang-julang. Maksudnya apa? Maksudnya Allah telah menciptakan jin daripada lidah api yang menjulang-julang. Maksudnya lidah api tu dia bersifat kuat. Jadi jin ini merasakan diri dia diciptakan daripada bahan ciptaan yang lebih kuat daripada bahan yang dicipta daripada Nabi Adam. Jin daripada api, manakala Nabi Adam daripada tanah liat. Jadi jin ataupun syaitan ni dia merasa dia lebih hebat. Sebab itulah mereka enggan sujud kepada Nabi Adam. Seterusnya kita pergi kepada sifat-sifat syaitan. Jadi syaitan ini dia memiliki sifat-sifat buruk yang menjadi ancaman bagi manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, salah satu sifat utama syaitan ni, dia sombong dan angkuh. Dia rasa dia lebih baik, rasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Sebab apa? Sebab yang saya ceritakan tadi, syaitan ni dia diciptakan daripada api, manakala Nabi Adam dia diciptakan daripada tanah. Jadi kesombongan ini yang membuatkan dia membangkang terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sebabkan itulah dia dibuang daripada syurga dan dijauhkan daripada rahmat Allah. Selain itu, syaitan ini juga dia dikenal sebagai makhluk yang pembangkang, yang menolak ketaatan kepada Allah. Kenapa? Sebab syaitan ni walaupun dia dah tahu yang kalau dia melanggar perintah Allah, dia akan dibuang daripada neraka, tapi dia tetap langgar perintah Allah. Jadi kat situ kita nampak betapa sombong dan angkuhnya sifat syaitan ini. Yang kedua adalah licik dan menipu. Ini juga sifat yang dimiliki oleh syaitan. Untuk apa sifat ini? Untuk dia goda manusia. Dia menipu dan menggoda manusia untuk membuat kejahatan dan bagi bisikan untuk melakukan kejahatan melalui hati manusia. Selain itu, syaitan ini dia juga memanfaatkan emosi yang ada dalam diri manusia. Contohnya marah. Jadi kita tahu bila kita marah ni, bukan diri kita yang mengawal kita, sedangkan syaitan dan nafsu yang mengawal diri kita. Patutlah syaitan ni dia licik, dia pandai memainkan kelemahan yang ada dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah syaitan ni dia pembuat janji palsu. Jadi manusia ni dia mudah untuk terjerumus dalam kemaksiatan. Jadi dari situlah laluan untuk syaitan memujuk dan merayu kepada manusia. Dia cakap, buatlah. Contohnya dia suruh manusia untuk melakukan maksiat, sedangkan manusia yang digodanya itu tahu yang perbuatannya adalah melanggar perintah Allah dan akan mendapat azab di akhirat. Seterusnya, sebagai kesimpulan kepada pembentangan hari ini, kita dapat tegaskan bahawa Allah SWT menciptakan setiap makhluk, termasuk makhluk halus, makhluk jin, malaikat, dengan penuh hikmah.
Jadi kehadiran 3 golongan ini bukan sekadar ujian kepada keimanan kita, tetapi juga sebagai peringatan untuk kita sentiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kewujudan jin dan syaitan mengajarkan kita tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan makhluk dengan pelbagai sifat dan tujuan, dan menjadi peringatan kepada kita supaya kita sentiasa bergantung harap kepada Allah dan memohon perlindungan daripada tipu daya mereka. Jadi akhir kata, semoga apa yang kita bincangkan hari ini dapat menjadi panduan dalam hidup kita, sentiasa berwaspada dan berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, serta semoga kita sentiasa berada di bawah rahmat dan perlindungannya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.